Reka bentuk teknologi tingkatan 2. Topik hari ini iaitu 2.3 reka bentuk elektrik. Standard pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini ialah 2.3.2 menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik dari segi keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Reka bentuk litar elektrik mengandungi susunan komponen atau peranti untuk melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki dengan kriteria seperti selamat, kemas, cekap, kos yang rendah dan berkualiti. Reka bentuk litar dalam peralatan elektrik kebiasaannya dibina berdasarkan 3 aspek iaitu keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Pertama, ciri keselamatan. Litar peralatan elektrik direka bentuk dengan ciri-ciri keselamatan. Ciri-ciri keselamatan ini penting kerana dapat melindungi pengguna dan peralatan tersebut daripada berlakunya litar pintas. Bagi periuk nasi elektrik, litar elektrik ditempatkan di dalam bahagian bawah periuk. Kedudukan litar adalah tersembunyi dan tidak dapat dicapai dengan tangan serta tidak terdedah. Ciri-ciri seperti ini didapati boleh melindungi keselamatan pengguna daripada renjatan elektrik yang boleh membawa maut. Mari kita lihat kedudukan peranti dalam litar periuk nasi elektrik. Reka bentuk kedudukan peranti-peranti seperti sensor tekanan, sensor suhu dan elemen pemanas diletakkan bersama dengan litar elektrik. Lihat pada rajah ya. Reka bentuk seperti ini bertujuan untuk penjimatan ruang selain menekankan aspek keselamatan. Di samping itu juga litar elektrik periuk nasi kelihatan kemas dan menarik susunannya. Ini penting untuk menjadikan reka bentuk litar elektrik sesuai untuk tujuan komersial. Mari kita lihat kedudukan peranti dalam litar elektrik pada periuk nasi elektrik. Kesemua peranti diletakkan di bahagian bawah periuk nasi elektrik. Apa tujuannya diletakkan di bahagian bawah? Yang pertama, untuk penjimatan ruang dan juga untuk keselamatan. Dan yang keduanya, litar kelihatan lebih kemas dan menarik susunannya. Jika perhatikan pada rajah ini, anda dapat lihat bahawa elemen pemanas, papang fleksibel rata, sensor tekanan dan sensor suhu terletak di bahagian bawah periuk nasi elektrik. Apa tujuan dia? Ada dua tujuannya. Yang pertama, penjimatan ruang dan untuk keselamatan. Yang keduanya untuk litar kelihatan lebih kemas dan menarik susunannya. Mari kita lihat reka bentuk litar peralatan elektrik yang ketiga iaitu dari segi sambungan litar. Reka bentuk sambungan litar elektrik pada komponen atau peranti disusun mengikut susunan tugas yang dikehendaki. Contohnya, susunan reka bentuk sambungan litar pada periuk nasi elektrik yang menekankan ciri ataupun kriteria selamat, cekap, kemas dan berkualiti. Terdapat pelbagai jenis litar dalam sambungan litar elektrik. Antaranya ialah litar tertutup, litar buka, litar pintas, litar salah kekutuban,
Okey, litar bocor ke bumi dan litar bypass. Jenis-jenis litar elektrik iaitu litar tertutup dan litar buka. Litar tertutup litar tertutup ini mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Okey, contohnya kita lihat kepada rajah yang diberi. Switch tertutup, maka mentol akan menyala. Manakala litar buka pula ialah litar yang tidak mempunyai satu kitaran lengkap arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Contohnya, suis lampu tidak menyala kerana suis tidak ditekan. Mari kita lihat contoh litar yang seterusnya. Okey, litar buka, mentol tidak menyala kerana arus tidak mengalir melalui litar. Litar tertutup apabila suis ditekan dan arus mengalir melalui litar dan mentol akan menyala. Okey, perhatikan pada rajah. Bila litar buka, mentol akan padam, dan bila litar tertutup, mentol akan menyala. Jenis litar elektrik, litar pintas. Okay, litar pintas ialah satu keadaan yang berlaku di mana wayar hidup bersentuhan dengan wayar neutral tanpa melalui beban. Okay, contohnya, penebat wayar yang bocor dan bersentuhan antara wayar hidup dan wayar neutral secara terus akan menghasilkan percikan bunga api dan akan menyebabkan kebakaran. Perhatikan rajah. Ini di mana berlakunya wayar hidup bersentuhan dengan wayar neutral tanpa melalui beban. Okey, di sini arus tidak mengalir melalui beban. Sebaliknya dia hanya mengalir tanpa melalui beban. Okey, ini juga dipanggil sebagai litar pintas. Rajah di mana terlalu banyak beban disambungkan dan terdapatnya wayar-wayar yang terdedah. Jika bersentuhan, dia boleh menghasilkan percikan bunga api dan boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Okay. Ini di mana satu bahan pengalir terjatuh ke atas wayar elektrik boleh menghasilkan percikan bunga api dan menghasilkan kebakaran. Boleh menjadi punca kepada kebakaran. Okay. Ini jenis litar pintas. Okay. Jenis litar seterusnya ialah litar salah kekutuban. Okay, litar salah kekutuban ini ialah jenis litar yang terhasil akibat daripada salah memasang kekutuban pada sumber elektrik, iaitu kekutuban positif dan negatif. Okay, salah pasang pada sumber elektrik. Okay, perhatikan pada rajah. Okay, arah pusingan motor. Okay, contoh wayar hidup dan wayar neutral pada kipas angin tersalah kekutuban dan mengakibatkan motor berpusing secara terbalik. Okey, motor berpusing secara terbalik. Okey, kekutuban yang disambungkan kepada motor akan berpusing secara terbalik.
Tetapi jika salah kekutupan disambungkan kepada mentol ataupun lampu, ini menyebabkan mentol tidak menyala. Okey, mentol tidak akan menyala kerana salah kekutupan semasa penyambungan. Seterusnya, litar bocor ke bumi. Okay, litar bocor ke bumi ialah litar yang terjadi akibat daripada kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Okay, contoh di sini kita tengok pada litar sebuah ceret elektrik. Jenis litar bocor ke bumi, kita lihat pendawaian litarnya bagaimana ya. Okey. Perkakasan ceret elektrik, okey, disambungkan ke plug 3 pin dan disambungkan kepada punca kuasa. Kita lihat pendawaian punca kuasa, wayar bumi kepada wayar bocor ke bumi. Biasanya wayar bocor ke bumi ini diletakkan di hadapan rumah, okey, pada tanah, okey, ditanamkan ke dalam tanah. Okey, jika berlakunya kebocoran arus elektrik pada badan ceret tersebut, maka kebocoran itu akan disalurkan ke bumi. Okey, litar ini kita panggil litar bocor ke bumi untuk tujuan keselamatan supaya tidak berlakunya renjatan elektrik kepada manusia yang menyentuh badan ceret tersebut. Litar bypass. Okay, litar bypass ini terjadi kerana penyambungan wayar dibuat pada fuse yang sama untuk soket perkakasan elektrik yang berlainan. Okay, contohnya, satu fuse di papan agihan elektrik digunakan untuk perkakasan peti sejuk dan penghawa dingin. Okay, ini akan mengakibatkan berlakunya lebihan beban pada wayar tersebut dan boleh menghasilkan haba berlebihan pada penebak wayar dan berlakunya litar pintas. Okay, perhatikan di sini ya, ada dua wayar yang dimasukkan pada satu fuse. Okay, ini bahaya ya. Satu fuse untuk satu perkakasan elektrik di rumah anda. Okay, itu langkah keselamatan sepatutnya diikuti oleh penghuni rumah.